Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi untuk murid-murid tahun 4 SKB Bukit Piatu. Okey, tahun ni kamu akan belajar subjek yang baru bagi kamu, iaitu subjek sejarah. Okey, subjek sejarah, dan Cikgu Muhammad Firdaus bin Muhammad Isa akan mengajar kamu subjek sejarah ini. Okey, ini buku teks kamu lah. Buku teks kamu yang kamu akan gunakan pada tahun 4. Okey, buku teks ini kamu akan gunakan untuk tahun 4. Okey, apa yang kamu akan belajar pada tahun ini dalam buku teks ini? Okey, kalau kita tengok yang pertama, okey, mari belajar sejarah. Okey, yang ni adalah asas kepada sejarah, pengertian sejarah, cara kita nak kenal, cara kita nak tahu sumber sejarah, okey, apa itu maksud sejarah dan sebagainya. Kemudian kita akan masuk sejarah dunia sedikit, iaitu zaman air batu. Okey, zaman air batu, yang mana zaman air batu ni, dalam bab zaman air batu kita akan belajar bentuk muka bumi dahulu. Dahulu bumi ni diliputi dengan air batu. Kemudian kita akan belajar zaman prasejarah. Okey, zaman prasejarah ni macam apa yang ada zaman prasejarah, apa alat-alat yang orang prasejarah guna dan sebagainya. Okey, kemudian kita akan belajar kerajaan Melayu awal. Kerajaan Melayu awal ni bukan hanya di Malaysia, tetapi meliputi alam Melayu. Alam Melayu ni termasuklah Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei, Singapura dan sebagainya. Okey, dan tajuk yang kelima ialah kita akan belajar tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Siapa tokoh terbilang dia nanti kita akan belajarlah. Yang pertama, Sultan ataupun Raja. Okey, dan yang selalu kamu dengar, okey, pendekar ataupun Hang Tuah, kan, pendekar Melayu yang terbilang. Okey, Laksmana Hang Tuah. Yang ni semua kita akan belajar di tajuk tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sejarah awal negara. Apa yang kamu akan belajar dalam bab awal ini? Okey, apa yang kamu akan belajar ialah yang pertama. Okey, kalau kita tengok dekat sini, sekejap ya. Kalau kita tengok dekat sini, okey, apa yang kamu akan pelajari? Yang pertama, menyatakan pengertian sejarah. Okey, kamu dapat tahu apa maksud sejarah yang sebenar. Yang kedua, mengenal pasti sumber dalam sejarah. Yang ketiga, menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Yang keempat, membezakan konsep masa dan ruang dalam sejarah. Dan yang kelima, menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, yang itu kamu akan pelajari dalam bab awal ini. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk yang pertama, pengertian sejarah. Okey, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Okey, sejarah telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Okey, banyak orang yang mendefinisikan atau memberi maksud tentang sejarah. Okey, kita ambil beberapa tokoh. Okey, beberapa tokoh. Tokoh yang pertama ialah Herodotus. Okey, Herodotus ni kenal tak siapa? Tak kenal. Okey, Herodotus ni adalah seorang sejarawan yang lahir di Yunani. Maksudnya sejarah lama lah. Herodotus ni dia dikenali sebagai bapa sejarah. Hebat dia dikenali sebagai bapa sejarah. Okey, Herodotus ni dia tafsirkan sejarah ataupun definisi ataupun memberi istilah sejarah ni ialah sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia
dan sebab-sebab mereka melakukan. Okey. Contoh, kenapa British jajah tanah Melayu dahulu? Sebab apa dia orang jajah? Okey, contoh dia, sebab dia British nak ambil sumber-sumber yang ada di tanah Melayu, contoh rempah ratus dan sebagainya. Antara lain sebab diorang British jajah tanah Melayu untuk menyebarkan dakwah-dakwah Kristian. Itu sebab dia. Okey, boleh faham? Okey, tokoh yang itu kalau kamu tengok itu adalah tokoh yang pertama. Okey, tokoh yang kedua. Okey, tokoh yang kedua ialah nama dia Ibnu Khaldun. Okey. Ibnu Khaldun ni siapa? Nama dia Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Okey, dia dilahirkan di Tunisia. Okey. Ibnu Khaldun ni merupakan salah seorang pakar sejarah Arab yang teragung. Okey. Antara karya dia atau penulisan atau buku dia yang orang kenali, tajuk dia Muqaddimah. Okey, ramai sejarawan-sejarawan sekarang ataupun ahli-ahli sejarah pada masa kini banyak merujuk, tak kiralah sejarawan tu daripada orang Islam ataupun orang Barat. Okey, semuanya merujuk buku Muqaddimah. Okey, buku dia sangatlah tebal. Okey, sangatlah tebal. Banyak dah buku tu dialih bahasa. Okey. Yang ketiga. Okey, ni yang ketiga. Okey, yang ketiga ni sejarawan Barat. Okey, nama dia E.H. Carr. E.H. Carr. Okey, dia memberikan definisi. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah ialah sejarah ni membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Okey, peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Peradaban manusia ni maksud dia adalah kemajuan sosial dan kemajuan dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okey, peradaban ni bermaksud kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okey, masuk balik dekat E.H. Carr tadi, dia mendefinisikan sejarah sebagai satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Ada hubung kait dia masa kini dengan masa lampau. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat ini adalah pakar sejarah di Malaysia, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Okey, dia adalah sejarah Malaysia, pakar sejarah di Malaysia yang terulung. Okey, dia mendefinisikan sejarah sebagai merujuk peristiwa yang pernah ataupun sudah berlaku. Maksudnya semalam pun dah dikira juga sebagai sejarah. Benda yang dah lepas itu dah dikira juga sebagai sejarah. Okey, yang seterusnya, yang kelima. Okey, Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim mendefinisikan sejarah sebagai catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan ikhtibar dan teladan untuk kehidupan manusia. So, sejarah ni merupakan panduan ataupun boleh juga dikatakan sejarah ni adalah guru kita juga. Okey, guru kita. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Sebab contohlah. Okey, contoh. Kamu panjat pokok. Semalam kamu panjat pokok, kemudian masa kamu panjat tu, kamu nampak sarang tebuan yang sangat besar. Kamu pun lari. Okey, hari ni kamu nak naik lagi tak pokok tu? Kan?
Maksudnya sejarah ni pengalaman sebelum ni, oh pokok ni ada sarang tebuan yang besar, so jangan panjat pokok ni. Betul tak? Okey, itu adalah pengajaran kepada kita, panduan kepada kita. Okey, seterusnya sumber sejarah. Okey, sumber sejarah ni ada dua. Okey, kita tengok sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan juga sekunder. Okey, kita pergi dulu kepada sumber primer. Apa itu sumber primer? Sumber primer ini juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah ataupun belum diusik ataupun belum diterjemahkan, dia memang asal. Okey, sumber sejarah terbahagi kepada dua, contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga artifak. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, ini adalah fosil. Fosil ni ialah tinggalan tumbuhan ataupun haiwan yang terawet. Okey, contohlah rangka dinosaur, rangka manusia yang berusia berbelas-belas ribu tahun dahulu. Ada, di Malaysia pun ada jumpa. Okey, itu fosil. Okey, seterusnya yang kedua ialah manuskrip. Manuskrip ni ialah tulisan tangan. Okey, tulisan tangan orang dahulu. Okey, contoh dia Hikayat Hang Tuah dan juga Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin ni tajuk buku. Okey, tajuk buku. Okey, dia ditulis tangan. Okey, dia ditulis tangan, bukan dicetak pakai mesin pencetak, tak, dia tulis tangan. Okey, yang ketiga ialah dokumen rasmi. Okey, dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Contoh dokumen rasmi ini proses-proses yang perlu dibuat untuk menuntut kemerdekaan. Banyak dokumen rasmi yang disimpan oleh kerajaan Malaysia. Okey, dan yang keempat ialah artifak. Artifak ni ialah hasil ciptaan manusia seperti duit siling, alat berburu, tembika, okey, senjata dan juga sebagainya. Okey, semua bahan-bahan sejarah ni disimpan di muzium dan juga arsip. Okey, tapi berbeza antara muzium dan arsip berbeza. Okey, muzium ni dia simpan segala bentuk sejarah, barang-barang sejarah. Empat barang ni disimpan. Tetapi arsip dia hanya menyimpan barang yang berbentuk dokumen sahaja. Antara contoh kamu tengok barang yang disimpan ialah manuskrip dan juga dokumen rasmi. Dekat arsip dia tak simpan pun fosil, dia tak simpan pun artifak. Itu dekat arsip. Tapi kalau muzium dia simpan semua barang-barang sejarah. Okey, dia simpan semua barang-barang sejarah. Okey, seterusnya sumber sekunder. Sumber sekunder ni ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh buku, majalah, risalah dan juga akhbar. Contohnya buku sejarah ni yang kita sekarang tengah tengok ni, kita sekarang tengah buka, ini adalah dikira sumber sekunder. Okey, dia merujuk kepada sumber asal juga. Tapi bila dah diolah, dah diceritakan, okey, dia jadi sumber sekunder. Dapat sumber sekunder ni adalah sumber yang kedua, okey, daripada sumber asal. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kaedah penyelidikan. Okey, kaedah penyelidikan sejarah. Macam mana kita nak buat penyelidikan sejarah? Okey, penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku.
Tiga kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu yang pertama kaedah arkeologi, yang kedua kaedah lisan, dan yang ketiga ialah sumber lisan lisan atau dikenali sumber lisan. Dan yang ketiga ialah kaedah bertulis. Maaf cikgu ulang, yang pertama arkeologi, yang kedua kaedah lisan ataupun sumber lisan, dan yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey, apa itu kaedah arkeologi? Okey, ni kalau kamu tengok, ini adalah yang pertama. Okey, yang ni yang pertama. Okey, kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat. Okey, proses mendapatkan maklumat. Okey, proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali, cari, ekskavasi. Okey, contohnya apa yang diorang cari? Fosil, tembikar, barang logam dan sebagainya. Kulit siput, dan macam-macam lagi lah. Okey. Okey, antara tapak arkeologi ada di Sungai Batu Kedah. Okey, Sungai Batu Kedah. Lepas tu rangka Perakmen di Lenggong Perak. Ni maksudnya rangka manusia. Okey, rangka manusia yang dijumpai. Seterusnya kalau kamu tengok yang dekat bawah ni, okey, yang dekat bawah ni, ini dalam air. Okey, dia mencari kapal yang karam. Okey, kapal yang karam. Kapal yang karam, barang purba, contoh orang zaman dahulu berlayar, karam, okey, dapat dikesan dan diorang akan cari, diorang akan tengok apa barang-barang ataupun artifak tinggalan kapal tersebut. Okey, itu kaedah arkeologi. Arkeologi menggunakan tenaga lah. Menggunakan tenaga iaitu mencangkul, cari gali. Ini banyak digunakan. Okey. Yang kedua, okey, ni yang kedua kaedah lisan. Kaedah lisan ni merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Okey, contohnya kamu nak tahu sejarah Bukit Piatu. So cari siapa atuk-atuk ataupun atuk-atuk kamu yang tinggal, yang duduk dulu di Bukit Piatu sampai sekarang. Kalau masih hidup boleh bertanyakan sejarah Bukit Piatu. Okey, antara langkah-langkah dia kalau kita nak buat kaedah lisan ni, kaedah bercakap lah, temu bual lah. Okey, yang pertama mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Contoh kita nak kaji asal usul nama Bukit Piatu. Sediakan soalan-soalan yang berkaitan tentang Bukit Piatu. Okey, yang kedua, langkah kedua menemu bual dan merakam perbualan tersebut. Dan langkah ketiga ialah menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. So kalau lebih mudah kita jumpa orang tu, kita rakam dahulu. Okey, kita rakam apa yang dia cakap, semua kita rakam. Kemudian bila dah selesai temu bual, barulah kita buat langkah yang ketiga, kita balik, kita dengar. Okey, kita dengar apa yang dia tulis, kemudian kita salin. Okey, seterusnya yang ketiga, kaedah yang ketiga ni kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey, kalau kamu tengok contoh dalam gambar ni. Okey, dalam gambar ini. Okey, ini adalah lukisan di Gua Tambun, Perak. Okey, lukisan ni wujud kira-kira 3,000 hingga 4,000 tahun dahulu. Kamu bayangkan.
Sekarang ni baru tahun 2021. Maksudnya dia 4,000, 3,000 hingga 4,000 tahun dahulu. Lama dah. Okey, dah lama dah lukisan ini. Okey, kalau kamu tengok lukisan ni seakan-akan orang dulu, orang yang melukis ini, dia beritahu tentang gambaran aktiviti pemburuan. Maksudnya memburu haiwan, cara memburu haiwan ataupun sebaliknya. Maksudnya adalah aktiviti, ada gambar lembing, ada gambar binatang. Okey, faham ya? Okey, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam pendidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Okey, maksudnya yang betul-betul. Kalau kita nak cari sumber sejarah pun, cari sumber yang betul-betul sumber sejarah, bukanlah contoh daripada novel. Kadang-kadang novel ni bukannya sumber yang ilmiah. Okey, kena cari sumber yang betul-betul ilmiah. Okey, seterusnya kita masuk sedikit lagi tentang ruang dan masa. Okey, ruang dan masa. Apa maksud ruang dan masa ni? Okey, sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Okey, konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey, satu dekad. Cikgu nak tanya, satu dekad ada berapa hari ataupun berapa tahun? Satu abad ada berapa tahun? Satu alaf ada berapa tahun? Okey, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Dan satu alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Okey, 1000 tahun. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok kat sini garis masa ni. Okey, garis masa ini. Okey, kalau kamu tengok yang merah ini ditulis zaman sebelum Masihi. Zaman sebelum Masihi itu maksudnya zaman sebelum 2000 tahun lah. Sekarang ni tahun 2021 Masihi. Okey, sebelum 2021 tu dikira sebelum zaman yang kita kira ni dikira zaman sebelum Masihi. Okey, kalau contoh satu Masihi itu sebelum tahun satu sebelum Masihi adalah tahun sebelum satu Masihi. Boleh dapat tak? Okey. Sekarang ni kita berada di tahun 2021 Masihi, ataupun kalau dalam bahasa Inggeris, kalau kamu baca buku bahasa Inggeris, dia ada tulis contoh 2000 BCE. Maksud dia BCE itu before common era. Ada yang tafsir juga before Christ. Maksud dia zaman Masihi, sebelum Masihi ini adalah zaman sebelum Nabi Isa dilahirkan. Zaman sebelum Masihi. Bila Nabi Isa dilahirkan, barulah dikira zaman Masihi. Okey, faham Okey, seterusnya kronologi peristiwa sekolah saya. Ni kalau kamu bersekolah lah. Okey, kalau kamu bersekolah, kamu akan ada kronologi dia. Okey, yang pertama persekolahan bermula Januari. Okey, yang kedua pada bulan Februari hari sukan sekolah. Pada April ada hari kantin. Pada bulan Ogos ataupun bulan 8 hari kemerdekaan, dan bulan Oktober hari anugerah kecemerlangan. Ini kalau sekolah buka lagi, insya-Allah. Okey, sama-samalah kita doa. Okey, ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan juga
sosial. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan juga tersusun. Okey, kita masuk sikit lagi sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan juga akibat. Memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Hal ini boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Okey, kita tengok setiap peristiwa sejarah berlaku mempunyai sebab dan juga akibat. Okey, kita tengok. Cikgu akan tunjukkan macam mana. Okey, ini adalah peristiwa. Hari Anugerah Kecemerlangan. Okey, ini peristiwa. Sebab peristiwa ni berlaku, okey, yang ni. Sebab peristiwa ni berlaku adalah menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Maksudnya Hari Anugerah ni diadakan untuk menghargai ataupun meraihkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Akibat dia apa? Kamu tengok. Akibat dia, murid belajar dengan lebih tekun. Sebab bila kita belajar manusia, bila kita buat baik, kita mengharapkan sesuatu balasan. Contohnya, pahala. Betul tak? Kamu tolong ibu kamu sapu sampah. Kamu mengharapkan sesuatu. Apa harapan kamu? Minta mak masak ayam goreng. Contoh. Kan? Okey? Contoh. Ataupun mak belanjalah nyok pusing. Contoh. Okey? Itu contoh. Maksudnya, ada peristiwa, lepas tu sebab peristiwa tersebut dan akibat daripada peristiwa tersebut. Okey. Seterusnya, peristiwa mendapat kemerdekaan. Ini satu lagi contoh. Okey. Apa peristiwa? Peristiwa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab dia, British jajah Tanah Melayu. Akibat dia, rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan. Maksudnya, kita nak atuk-atuk kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dibelenggu daripada penjajah yang menjajah kita. Okey, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa sejarah. So, boleh dikatakan sejarah ni juga adalah guru, sebahagian daripada guru kita ataupun panduan hidup kita. Kalau kita pernah gagal, okey, kita pernah gagal sebelum ni dan kita bangkit, kita cuba cara lain. Okey, kita gagal, cara macam ni kita belajar, okey, salah cara ni. Okey, kita belajar pula cara macam ni. Kemungkinan cara macam ni dapat meningkatkan prestasi kita ataupun membolehkan kita memperoleh kejayaan. Okey, imbasan kembali. Okey, apa yang kamu belajar tadi? Okey, yang pertama, apa yang kamu belajar tadi? Yang pertama ialah peristiwa pengertian sejarah. Okey, sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Dia benar-benar berlaku, dia bukan main-main. Okey, dia bukan main-main. Okey, yang kedua ialah sumber sejarah. Sumber sejarah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Yang ketiga ialah kaedah penyelidikan sejarah. Okey, ada tiga. Arkeologi. Yang pertama arkeologi, ingat. Yang kedua kaedah lisan ataupun temu bual, dan yang ketiga adalah kaedah bertulis. Okey, yang seterusnya ruang dan masa. Ingat, ruang dan masa ni dia ada dua, sebelum Masihi dan Masihi. Okey, sebelum Masihi ni maksudnya tahun sebelum wujudnya
zaman sekarang. Kita sekarang berada pada tahun 2021 Masihi. Maksudnya tahun Masihi ni baru ada 2021. Sebelum 2021 ni dikira sebelum Masihi. Okey, dan seterusnya yang terakhir ialah sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, diharap anak-anak murid cikgu kalau tak faham mengenai sejarah, kamu boleh PM cikgu di WhatsApp, boleh bertanyakan soalan mengenai tajuk yang kamu belajar pada kali ini kalau tak faham. Pastikan kamu perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, bagi tahu saya siapa-siapa, dari kelas mana, kemudian tanyalah soalan. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab dengan sebaik yang mungkin. Okey, sekian untuk kelas sejarah kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye.